مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan pembahasan yang kemarin, masih dalam fasal tayamum, dan hari ini khusus untuk jawab pertanyaan Su kemarin. Sebab soalan tu nampak pendek, tetapi jawapan dia perlu kepada 2 jam study. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan dia, macam mana kalau ada bandage? Betul Su, bandage yang nama dia. Mana tak nampak? Bandage. Kalau dalam bahasa fiqh, dia nama dia jabirah. Ataupun bandage lah. Kes ini akan terjadi ketika bila? Ketika anggota wuduk. Faham anggota wuduk? Apakah itu anggota wuduk? Muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Faham? Ketika anggota wuduk ini ada luka dan terdapat bandage pada bahagian tersebut. Di dalam kitab fikih, mana-mana kitab fikih yang awak buka, fiqh, maka akan disebut dengan jabirah ataupun sahibul jabair. Okey, dia masuk pembahasan. Okey, kalau maka orang yang wajib berwuduk ataupun wajib mandi. Faham? Orang yang siapakah dia? Orang yang wajib wuduk dan wajib mandi. Hari ni dia Kahoot online. Saya yang tanya. Putri, apakah itu? Siapakah dia? Orang yang wajib wuduk dan wajib mandi. Siapakah dia? Siapakah dia orang yang wajib wuduk dan wajib mandi? Orang yang hadas besar. Okey, hadas besar. Okeylah tu, bagilah 30. Okey, sekarang orang yang wajib wuduk dan wajib mandi, siapakah dia? Dia adalah Islam baligh berakal dan telah masuk waktu. Faham? Kalau dia berhadas besar, dia orang kafir, dia tak wajib wuduk, dia tak wajib mandi, betul. So, orang yang dah Islam baligh berakal, masuk waktu, maka jatuhlah kefarduan kepada dia untuk wuduk ataupun mandi. Supaya apa? Supaya dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar untuk dia melaksanakan ibadah fardu, solat. Faham sampai sini? Kemudian, apakah melepaskan bandage dan membasuh bahagian yang luka? Bukan, sekejap. Tadi ulang balik. Orang yang wajib untuk solat dan wuduk dan mandi besar tu diberi pilihan. Ketika, saya ulang daripada awal. Maka orang yang wajib wuduk dan wajib mandi diberi 2 pilihan. Pertama, apakah dia nak buka bandage dia dan dia membasuh bahagian yang luka sebagaimana biasanya. Ada luka ni kan, dia buka, ni pilihan pertama. Dia buka dan dia wuduk macam biasa. Tetapi ada risiko. Risiko lah. Kita dah tahu risiko baru ni. Sebab apa dia boleh tayamum. Takut jadi cacat ke, mati ke. Ataupun risiko yang paling kecil, sakit lah. Luka, buka. Kena air, sakit. Betul kan Nazmi? Tanya Nazmi, baru orang yang paling terbaru, terupdate kena bandage. Tanya dia macam mana. So, ataupun yang kedua, dia tak buka bandage tu, dia biarkan.
maka pada dua jenis kejadian macam ni, dia ditafsil, diperinci. Ni panjang perincian dia. Nazmi baru ni dia kena ke anggota wuduk dan anggota tayamum. Okey, yang pertama, dia tak buka Okey, ni pembahasan yang tak buka. Kalau yang buka habis ceritalah. Faham? Yang buka, okey, habis cerita, dia ambil wuduk macam biasa. Sekarang ni yang tak buka. Anggota dia ni, anggota wuduk dia ni ada bandage. Okey. Yang pertama, bandage terletak pada anggota tayamum, yakni wajah dan tangan. Itu satu. Kat tangan dia ada bandage, ataupun muka kat sini ada bandage kan. Pernah ada jahit sini, bandage. Okey. Yang kedua, bandage bukan pada anggota tayamum. Dia ada dua pembahagian yang besar. Dia sebenarnya best kalau tulis, nampak. Tapi tak apa, nanti saya share. Dia yang pertama, yang paling besar kat atas ni, pertama pada anggota tayamum. Yang kedua, bukan pada anggota tayamum. Okey. Lepas tu bawah dia, tulislah A kat situ. Tulis A besar. Bandage menutupi bahagian yang sihat. Faham? Bandage menutupi bahagian yang sihat. Saya bagi contoh. Dia luka 1 cm. Dia bandage 1 cm juga. Kemudian bawah dia, satu kecil buat itu. Dia tutup bahagian yang sihat itu sewajarnya. Faham? Sewajarnya. Sesuai keperluan dia lah. Sakit 1 cm, tutup 1 cm. Kemudian 1 buat macam tu. Dia tutup sewajarnya itu, pertama dalam keadaan wuduk, ataupun yang kedua dalam keadaan hadas. Okey, faham? Luka 1 cm, dia tutup 1 cm. Tengok, tutup masa tu ada wuduk ke tak ada wuduk. Okey. Kemudian dia tutup tu, ni pembahasan yang buat satu lagi. Dia tutup tu tidak sewajarnya. Yang tadi sewajarnya, selayaknya dia tutup 1 cm. Yang kedua, tak wajar, melebihi batas keperluan dia. Sakit 1 cm, dia tutup 10 cm. Tak wajar. Kemudian dah habis kat situ. Kemudian poin dia lagi, bandage tidak menutupi bahagian yang sihat. Bandage tidak menutupi bahagian yang sihat. Maksudnya bandage tu dia cuma tutup bahagian yang sakit saja. Sakit 1 cm, ditutup 1 cm. Faham? Dia tak tutup bahagian sihat. Maksudnya kalau sakit tu 1 cm, dia tutup 2 cm, maka akan ada 1 cm yang sihat ditutup. Betul? Betul tak? Betul kan? So, ni jawapan dia. Panjang kan? Maka solat selepas wuduk ataupun tayamum dalam keadaan yang pertama. Apakah yang pertama itu? Yang pertama, bandage itu terletak pada anggota tayamum. Maka hukum dia macam mana? Wajib mengulangi solatnya. Bandage kat tangan ni. Dia kena ulang solat dia. Kemudian yang kedua. 2AXA. Bandage bukan pada anggota tayamum. Dia menutup bahagian yang sihat sahaja
dia menutup secara wajar, dan ketika dia menutup itu dalam keadaan dalam keadaan berwuduk, maka hukumnya tidak wajib mengulangi solatnya. Faham? Saya ulang balik. Yang kedua, ketika bandage itu terletak pada bukan anggota tayamum dan dia menutup bahagian yang sehat sahaja, dia tutup secara wajarnya, tidak berlebihan, dan ketika dia menutup itu dalam keadaan berwuduk, maka tidak wajib mengulangi solatnya. Faham? Yang ketiga, masih pada bukan anggota tayamum. Dia bandage bukan pada anggota tayamum dan dia menutupi bahagian yang sehat. Mana ni? Dia menutupi bahagian yang sehat, tetapi dia yang ni yang nombor apa? Yang nombor 3. Yang nombor 3, dia bandage pada anggota tayamum, dia bandage bukan pada anggota tayamum. Dia menutupi bahagian yang sehat secara wajar, tetapi ketika punya hadas. Dia beza dengan nombor 2. Yang nombor 2 ada wuduk, yang ketiga tak ada wuduk. Nampak beza dia? Ada nampak beza dia? Kalau yang nombor 2, dia tutup bukan pada anggota tayamum. Contoh pada bukan anggota tayamum mana? Kaki. Kepala. Kepala lah contoh. Balut macam ni kan. Bukan pada anggota tayamum. Dia tutup sewajarnya je. Dia luka kat sini sikit. Dia tutup banyak tu je. Lepas tu ada wuduk. Yang ni yang nombor 2. Ada wuduk. Masa dia letak bandage tu ada wuduk. So tak perlu mengulangi solat. Tu yang nombor 2. Kalau yang nombor 3, contoh yang sama tetapi tak ada wuduk dalam keadaan hadas, maka hukum dia wajib mengulangi solatnya. Faham? Itu yang nombor 3. Kalau yang nombor 4, dia bandage pada anggota selain anggota tayamum. Sama, contoh yang sama. Menutupi bahagian yang sehat. Kemudian dia tutup yang ni tak wajar. Yang tadi wajar, yang ni yang tak wajar. Kemudian hukum dia macam mana? Wajib mengulangi. Faham? Kemudian selanjutnya, bandage-nya itu terletak pada bukan anggota tayamum juga, tetapi dia tidak menutup bahagian yang sehat. Maksud dia cuma bahagian sakit saja. Sakit 1 cm, ditutup 1 cm saja. Maka tidak wajib untuk mengulangi solatnya. Faham? Ada dia tutup bahagian sehat tapi sewajarnya. Ada yang dia tak tutup bahagian yang sehat, sakit saja. Contoh sewajarnya luka lah. Luka banyak 1 cm macam ni. Dia tutup lebih sikit. Wajar lah tu. Takkan nak betul-betul sakit jahit dia tu 1 cm, balut 1 cm enggak. Ataupun 1 cm lebih. Tu kan orang tengok, luka wajar. Tapi kalau sakit dekat sini, 1 cm kat sini, tapi dia balut habis sampai tangan dengan pakai simen. Kan orang kata tak wajar. Nampak sangat nak ambil MC. Faham? Ada yang dia tutup anggota sakit, ada yang dia tutup anggota sakit secara wajar, ada yang dia tutup bahagian sehat. Dia tafsir dia kat situ. Okay, sekarang dah habis dah. Kat situ je jawapan dia. Siapa yang sempat tulis, alhamdulillah.
Yang tahu tempat tulis? Macam mana? Tak jawab kahuk. Macam mana nak amal? Tak apa, nanti saya share. Okey, sekarang dia dah balik semua dah. Okey. Sekarang saya bagi contoh. Kan? Ketika dia nak wuduk ni, kan, tangan dia dah ada bandage. Kepala dia dah kena bandage lah macam ni. Okey, ketika dia wuduk, memasuki anggota badan yang ada bandage-nya. Contoh, wuduk dia wuduk. Wuduk, kat sini ada bandage kat kepala sini. Dia masuk anggota yang ada bandage. Lepas basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, ada bandage. Macam mana nak buat Okey. Orang yang wuduk tadi tu, kita tadi tu, jangan teruskan ke anggota wuduk yang berikutnya. Contoh, lepas kepala apa? Kaki. Jangan basuh kaki terus. Apa yang perlu dia buat? Dia perlu mengusap bahagian yang ada bandage tadi tu, yang sepatutnya dia basuh tadi tu. Contoh kat kepala sini kan. Dia basuh dulu, dia usap dengan air, kemudian dia bertayamum. Sebagai ganti bahagian yang tak sampai air tadi tu, yang tak dapat dibasuh itu. Selepas itu baru dia teruskan ke anggota wuduk yang berikutnya. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Faham Su? Tu jawapan daripada soalan anda. Panjang? Dapat tangkap? Panjang kan? Okey, ada yang tak faham? Nak tanya? Boleh tanya. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, disebabkan yang ni soalan Su. Tadi pun Ustaz dah terangkan. So, boleh tak Su bagi tahu dalam perkataan yang simple? Dalam perkataan yang simple. Kesimpulannya sikit. Boleh tak Su buat kesimpulan sikit? Untuk kita semua dekat sini faham, lagi faham. Okey Su? Boleh Su. Terima kasih Su. Assalamualaikum. Kalau ikutkan saya punya soalan semalam, kalau bandage tu pada kawasan yang tayamum tu, masa tangan tu, tapi apa yang faham hari ni punya penerangan, kita baru masuk part kawasan yang tak melibat, bukan anggota wuduk dan bukan anggota tayamum. Maksudnya dia tak menjawab lagi sebenarnya, tapi saya mengharapkan dia sambungan esok. Okey. Dia untuk ni, dia untuk soalan Su, dia jabirah bandage dia pada anggota tayamum. Pada anggota tayamum dia simple saja yang nombor satu. Yang nombor satu. Cuba tengok nombor satu. Bandage pada anggota tayamum. Dan bandage pada anggota bukan tayamum. Ada kan? Satu dan dua yang besar sekali. Dan yang panjang tadi tu adalah jawapan daripada bandage yang bukan pada anggota tayamum. Maksud dia, kalau anggota tayamum mutlak. Mutlak dia tu, dia kena siapa boleh ulang jawapan yang nombor satu? Bukan perteminda, bukan. Jawapan yang nombor satu. Cuba baca. Kajian bukan anggota wuduk yang tayamum. Yang Cuba tutup baca. sewajarnya itu ke? Bukan, yang saya kata, maka solat selepas wuduk dan tayamum dalam keadaan nombor satu. Apa? Saya jelaskan apa? Wuduk. Siapa tadi? Fauzi. Fauzi masih cepat sikit. Macam mana Fauzi? Nombor satu wuduk dalam keadaan yang berwuduk, dan nombor dua dalam keadaan kita berhadas. Betul? Tu yang paling atas. Yang jawapan yang saya bagi tahu. Kalau dia bandage, lepas tu pada anggota wuduk, dia tutup sewajarnya dalam keadaan berwuduk,
ataupun dalam keadaan hadas hukumnya. Yang nombor 1, cuba Fauzi apa? So dia tak perlu mengulangi solat ni. Kalau yang pada anggota tayamum, Kalau anggota tayamum, dia perlu mengulangi solatnya. Itulah jawapan dia tu. Ah. Dia tak panjang pembahasan dia. Kalau seandainya dia bandage itu pada anggota tayamum, dia tak ada tafsil. Kalau dia letak pada anggota tayamum, muka ataupun tangan, maka dia wajib ulang solat dia. Macam baru ni Nazmi yang kena kat sini tu kan. Dia wajib ulang. Berapa hari awak pakai bandage tu? Sehari, sebegitulah kena. Berbeza dengan bukan pada anggota tayamum. Kalau bukan pada anggota tayamum, tu tafsilan dia terlalu banyak. Kalau pada anggota tayamum, simple je. Anggota tayamum ke tak saya kena ni. Dia tak ada pembahasan sikit ke, banyak ke, wajar tak wajar, dia tutup bahagian sihat ke bahagian sakit saja ke. Dan kalau dah masuk dalam anggota tayamum, dia wajib qada solat dia. Faham? Tu faham? Fauzi faham Ustaz, Afwan. Ya. Ada satu soalan lah kepada Ustaz. So, saya nak tanya kepada Ustaz. Okay, so the last ni, sebab last tu saya tak berapa faham sangat, saya confused. Yang last? Yang last tu, okay, saya confused. Okay, macam ni Ustaz. Okay, contoh kita tengah beruduk, saya nak tanya balik lah. Okay, kita tengah beruduk, and then benda tu kan yang Ustaz kata bandage kat kepala tu kan, tiba-tiba kita waktu slide tu, waktu menyapu tu, tiba kena bandage tu kan, Ustaz kata berhenti dan kita kena tayamum, betul? Kan? Mana kata kita kena ada dua kaedah lah sekarang ni, air dan juga debu, betul? Yes. Okay. So contoh, perap kena sekali, okay, tak boleh. So jadinya saya kena buat tayamum. Saya buat tayamum macam tu, and then saya baru basuh kaki, betul? Ya, betul. Okay, terima kasih. Itu je. Sebab apa kena tayamum? Sebab untuk mengganti kepada bahagian yang sewajibnya kena air, dia tak kena air. Faham. Jadi bukanlah saya ada bandage kat kaki ni, saya tak payah wuduk saya tayamum. Bukan macam tu. Wuduk dulu, yang dapat wuduk, nanti contoh dekat kaki. Kalau awak kena bandage kat kaki, awak nak buat macam mana? Cuba cerita Fauzi. Sapu sahaja. Sapu kat mana? Bahagian sapu atas. Sapu apa? Air tu tak tahulah, yang tu tak tahulah. Tengok tak faham lagi. So kalau awak kena bukan pada anggota tayamum, pada anggota wuduk lah contohnya. Kalau kena anggota wuduk tu nak buat macam mana? Macam yang tadi yang awak cerita kat kepala tu, cuma contoh dia tu tukar kat kaki. Cuba cerita balik. Cuba jelaskan. Okey. So bermakna contoh saya dah sampai menyapu kan, kena kat kaki, betul tak? Kaki kan tak boleh kena. So saya kena tayamum lah. Tayamum dekat mana? Taklah, tayamum dua anggota tayamum sahaja. So kepala dan juga tangan. Dekat bandage kaki awak tak perlu letak debu. Tak perlu. Lepas tu awak nak letak apa? Tak perlu lah. Usap air. Usap air kan tak boleh kena air. Faham? Macam tu je. Faham? Jadi usap lah jawapan je. Jadi tengok kaki ada bandage. Termasuk bandage tu lah apa? Hansaplast, tahu kan? Hansaplast orang panggil kan? Yang biasa dulu kan saya bersukan kan, selalu kena menyerap dulu, susah. Jadi macam tu. Faham? Jadi bila ada bandage tu awak tak boleh fikir simen, apa, patah tangan tu. Tak. Contoh macam luka, kena pisau, ada letak kat sini. Anggota wuduk ke tak anggota wuduk? Wajar ke tak wajar? Kalau Hansaplast, luka kena banyak ni, tapi letak Hansaplast, tu orang panggil wajar ke tak wajar? Kalau wajar, tengok dekat mana. Masa kita pakai tu, dalam keadaan wuduk ke tak? Tu je pembahasan dia. Cuma tafsilan dia tu panjang. Contoh dia banyak. Ustaz, last je. Sorry nak tanya sebab tayamum kan. Okay, last. Kalau dia terkena kepada dua anggota tayamum, dua anggota yang tayamum dan juga anggota wuduk, iaitu contoh tangan. So dia memilih untuk mengusap debu atau dia memilih untuk mengusap air? Faham maksud saya? Contoh, ulang soalan. Okay, contoh macam ni.
So dia ambil uduk. So guna kepala apa nama? Tak, luka dia, bandage dia dekat mana? Bandage dia dekat tangan. Kat sini. Okey, bandage kat sini. Kan yang ni pun anggota uduk dan ini anggota tayamum, betul? Okey. So dia ambil uduk. So dia ambil uduk tu. Okey. So jadinya yang ini kita nak menggunakan menyusap air ataupun mengusap tayamum tu, debu. Usap air batal buat tayamum. Okey, sekarang saya tanya. Faham? Kan saya tanya balik kan. Bila bandage tu dekat tangan kan, awak ambil wuduk, air kena tak dekat tangan? Kena tak? Kena ke tak kalau ada bandage? Tak kena kan? Lepas tu kalau awak wuduk tu sampai tak dekat tangan? Kalau awak tayamum, debu tu sampai tak dekat kulit tangan? Tak. Sebab itulah kalau bandage pada anggota tayamum tetap kena kodok solat. Faham? Anyam saya. Okay. Faham? Okay. Tu dia jawapan dia. Apa nak tanya lagi? Terima kasih dan saya dah jelas. So nampak jawapan dia. Mungkin kenapa kena kodok? Dah tayamum dah. Dah dia kena pada anggota tayamum. Tayamum debu pun tak kena kulit. Apa dah lagi air? So macam mana dia nak terangkat hadas ni tu? Dia tak ada pembahasan masa pakai tu masa. Solat dan buat amal ibadat tu perlu buat juga. Tapi lepas pada tu kena sadar juga. Yes, dia sama macam as-solah li hurmatil waktu. Awak duduk dalam flight, masuk waktu. Awak nak tunggu dia landing ke, kena solat. Maka ada yang namanya solat li hurmatil waktu. Walaupun solat dia tu tak sah, dia wajib solat waktu tu. Kalau seandainya dia mati, flight tu terbakar ke, terhancur lebur ke, dia bangun dari kubur tu, dia dah solat. Walaupun li hurmatil waktu. Sama juga seperti kalau dalam luka tu, walaupun sebenarnya tak sah benda tu, tetapi dia menunjukkan kesungguhan dia dalam beribadah. Walaupun kalau dia mati kat situ, Allah faham dah dia dalam keadaan macam tu. Jadi jangan ambil mudah. Semayang pun tak sah juga, buat apa semayang? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangun daripada kubur dalam keadaan hutang semayang tu banyak. Macam mana? Macam mana nak jawab? Sebab awal, kenapa dia bergema? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solah. Perkara pertama sekali yang akan Allah tanya kepada manusia ni dalam kubur ni adalah solat. Kalau solat dia okey, maka seluruh amalan dia akan okey. Sebab tu pembahasan tayamum ni panjang kerana dia ada hubungan dengan sembahyang. Dan sembahyang dia ada hubungan yang sangat besar dengan pertanyaan malaikat dalam kubur. Maka jangan pernah ambil remeh tentang solat. Hikmah dia tu kat situ. Jangan ambil remeh. Kita boleh duduk, tengok phone pukul 8 sampai pukul 12 malam. Tak bergerak. Solat 4 rakaat isyak berapa minit saja, wahai sahabat-sahabat. Itu. Ada yang nak tanya lagi berkenaan dengan tayamum ni? Maka bukanlah saya luka ni, sakit tak boleh tak payah semayang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit nak ampunkan dosa, bukan nak suruh kita tambah buat dosa. Faham? Saya Allah bagi keringanan ni. Allah bagi keringanan bukan suruh tak payah solat. Allah suruh kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit mengampunkan dosa. So bila mengampunkan dosa, buat dosa biar dosa tu sama macam tu. Bukan macam tu. Jadi bila sakit datang, tambah dekat. Faham? Berkenaan ni ada lagi yang tak faham. Nanti saya akan bagi share yang lebih untuk awak boleh study. Tak. Ya, siapa tu? Umi. Kalau macam contohnya, maksudnya sebelum kita pakai bandage, sepatutnya orang tu kena wuduk dulu lah Ustaz kan? Yes, Kalau macam contoh, sepatutnya doktor ke jurawat ke sepatutnya dia tahu kan keadaan ni. Kalau lah. Sebab tapi yang saya pernah alami tu, kalau rumah sakit, kalau kat sana kat Indonesia, kalau rumah sakit Islam, dia macam tu. Dia nak bandage tu, dia tengok laki ke perempuan pasien. Kalau laki, nanti yang apa, dia punya suster tu laki, yang tolong balutkan. Macam tu.
Yang dekat ni lah, yang selain anggota tayamum. Kalau anggota tayamum kat tangan tu sama je. Dia wuduk tak wuduk ke, dah anggota tayamum. Dia tayamum pun debu pun tak kena. Dah faham tayamum? Nazmi nak tanya? Tak ada Lama hari tu bandage kat tangan. Ustaz, saya baru tahu hukum dia. Dia dikira selepas tahu ke sebelum tahu? Selepas awak balik, hukum tu berjalan. Bukan selepas awak tahu. Faham? Jadi contoh orang tak tahu hukum mencuri. Dia mencuri je. Berdosa ke tak berdosa? Bilakah dikira berdosa lepas dia balik? Faham? Begitu juga hukum dalam Islam. Bila seseorang itu dia dihukumi taklif, mukallaf, maka di situlah dia tanggung semua apa yang dia buat. Semua kebaikan yang dibuat dia tanggung, semua kejahatan yang dibuat pun dia kena tanggung. Itu namanya kallafa yukallifu taklif. Orang yang taklif mukallaf, dia kena pikul apa yang dia buat. Berani buat, berani tanggung. Faham? Mungkin ini saja. Siapa yang baca doa, ruang dan waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan tafsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlaw wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.